dipanggil pro lah, pro. Kita tahu bahawa apabila seseorang itu Islam dan menganut agama yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita nak pelajari agama lain, ada pendapat mengatakan Al-Quran tak habis lagi kita nak. Al-Quran tak habis lagi kita baca. Al-Quran tak habis lagi kita belajar dan juga tengok maknanya, maksudnya dan sebagainya. Tapi kita ni sibuk-sibuk nak belajar agama lain. Adakah ini boleh menggoyangkan dan juga mengganggu akidah Islam kita? Macam budak-budak sekarang lah, novel Masya Allah tebal bukan main, baca habis. Tapi Al-Quran tak ada habis. Mungkin sampai meninggal dunia pun kadang-kadang kita tak habis membaca tafsir Al-Quran, tak habis juga. Bagaimana berada? Kita nak tengok apa pendapat. Ada kata kena Quran habis dulu, ada kata tak perlu, boleh kita tengok-tengok dulu agama lain. Jadi kita silakan. Bismillah. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, satu jawapan soalan yang baik memberikan semangat kepada kami di hadapan ini, memberikan satu semangat kepada kita. Alhamdulillah. Baik, mungkin terus kepada soalan daripada Ustaz Syarizal yang saya kasihi, yang saya hormati. Kebetulan kami berkenalan dengan seorang rakan yang sama dan mengirim salam kepada beliau. Okey, berkenaan dengan adakah boleh mempelajari berbagai agama sedangkan Al-Quran pun kita tak habis baca, tak faham secara total. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, mungkin kita boleh interaksi sedikit, boleh ke? InsyaAllah. Okey, baik. Rasa-rasanya ada tak di kalangan kita yang hari ini, yang berada di dalam masjid ini, telah faham Quran secara total, secara menyeluruh? Ada? Okey, mungkin kita bagi chance lagi. Sebelum kita meninggal, ada tak rasa-rasanya kita akan faham Quran secara total, secara keseluruhan? Ada tak kemungkinan? Ataupun ada tak kawan-kawan kita yang telah memahami Quran secara total, secara menyeluruh? Tolong angkat tangan bagi pihak mereka. Tak ada. Okey, jadi kita begini, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat. Apabila kita katakan tentang mempelajari agama lain, yang pertama, adakah boleh? Tapi sebelum kita kata kita faham Quran tu, kita dah boleh setuju bahawa kemungkinan untuk kita memahami Quran secara keseluruhan sehingga kita mati pun tidak mungkin. Sebab terlalu mendalam. Hatta ulama sekalipun susah bagi mereka untuk memahami, dan ada yang sehingga mereka mati pasti mengkaji Islam. Maksudnya Quran ini kalau kita nak sampai mati pun takkan faham secara total. Tapi kalau tak faham secara total, kita kata kenapa nak pergi belajar agama lain? Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat di sini, ada tak kita pergi menghadiri, kita pergi sekolah? Ada pergi sekolah tak? Ataupun lama tak ada sekolah ni? Ada. Kita kat sekolah ni, kita belajar apa? Kita baca Quran ke kat sekolah? Atau kita baca buku sejarah, buku geografi, buku sains? Kita baca benda ni kan? Jadi persoalannya, kita Quran dah habis, kenapa nak pergi sekolah lagi? Kita Quran ni tak habis lagi, kenapa kita nak pergi sekolah? Oh, mungkin ada yang akan berpendapat bahawa apa di sekolah ni, maksud di sekolah ni, apa yang diajar semuanya baik-baik belaka. Betul tak? Ataupun kita setuju bahawa di sekolah ni apa yang kita belajar semua tak betul? Mana satu? Yang di sekolah ni kita semua belajar ni baik ataupun tak baik? Yang baik tolong kat tangan. Yang setuju kata bahawa apa yang kita belajar kat sekolah ni adalah baik tadi. Semuanya baik. Okey. Ada respon? Kita kata tak. Pendapat kedua, katakan bahawa apa yang kita belajar di sekolah ni semuanya tak baik. Agak tak? Macam mana ni Ustaz? Baik tak ada. Tak ada Ustaz. Dia malu Ustaz. Oh,
kita sebenarnya berpegang pada tengah-tengah, iaitu kebanyakan subjek yang kita belajar di sekolah adalah baik, hanya sedikit yang menyesatkan. Setuju ataupun tidak? Setuju. Bagus. Kalau dah setuju, saya tak apa. Okey, apa? Kita kupas ni. Jadi kita tengok, kalau kita tak habis sekolah, kenapa kita tak habis sekolah? Sedangkan di sekolah banyak aja perkara-perkara yang sesat. Contoh, saya bagi contoh tuan-tuan. Atau kita sedari, kalau kita bercakap tentang alam ini, biasanya kita akan cakap alam semula jadi. Sedangkan ini sebenarnya bertentangan dengan Quran. Dalam surah Al-An'am surah ke-6 ayat 101, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan alam ini. Alam semula jadi itu maksudnya tak ada pencipta. Sesat ni mana sebenarnya? Agama ni. Alam semula jadi ini, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya konsep alam semula jadi yang kita belajar di sekolah ini sebenarnya berasal daripada ajaran agama Buddhism. Kerana bagi agama Buddhism, tiada pencipta, tiada Tuhan. Yang terjadi, yang apa yang ada di alam ini adalah secara semula jadi. Kita terikut tak? Kita terikut. Mungkin satu lagi contoh. Kalau di sekolah, ya, sekarang ni kita tahu tak dengan di Charles Darwin Evolution Theory, teori evolusi itu. Sedangkan sekarang kalau mereka yang belajar medik, benda ni Charles Darwin Evolution Theory, kalau secara saintifiknya telah terbukti salah, tak betul. Tetapi diwajibkan belajar di sekolah. Benda dah tak betul lah tu, tapi wajib belajar lagi. Kalau benda ni kita masuk peperiksaan kertas ujian, jawapan A, Charles Darwin Evolution Theory, kita kata kita berasal daripada beruang. Soalan lepas tu dia bagi pilihan kedua, iaitu manusia diciptakan oleh Allah. Kun fayakun. Jadi kalau kita tak pilih mana? Tak pilih A ke B? Tapi pilih B, fail. Cuba nak fail kan tak? Protek akidah. Akidah kan? Tetapi biasanya kita akan tetap apalah, ini kita pilih nafas je. Sedangkan lihat, tuan-tuan, saya cuma bagi contoh yang sedikit bahawa apa yang kita belajar di sekolah pun, sedangkan orang kita tak faham. Kita telah mengkaji buku-buku agama-agama lain secara tidak langsung. Dan kalau kita lihat tuan-tuan, melalui perbandingan agama inilah kita akan lebih menghargai Islam. Contoh tuan-tuan, tadi semasa kita nak datang ke masjid ni, ada tak kita memilih pakaian? Saya rasa takkan kita pakai satu jubah je kat rumah, ada banyak kan? Ada yang kita pilih. Kali ni forum, saya nak pakai ni ke nak pakai tu? Kadang-kadang kasut pun banyak, nak pakai ni ke nak pakai tu? Kerana adanya pilihan, maka kita boleh menilai mana yang lebih baik. Makan nasi lemak, tak semua kedai nasi lemak kita pergi. Selepas kita mencuba pelbagai kedai nasi lemak, kita akan tahu mana yang betul, mana yang sedap, mana yang tak sedap. Begitu juga melalui perbandingan agama ini. Apabila kita telah membandingkan perbandingan agama ini, yang Islam ini adalah umpama cahaya. Adakah cahaya itu kepada kegelapan? Tidak. Dan satu lagi bila kita kata akan membuka akidah. Mari kita lihat. Di Labuan ni ada kedai foto tak? Ada tuang kedai nombor ekor tak? Saya terfahamkan banyak kan? Ada banyak. Ada tak orang Islam kita pergi beli? Ya. Ada kan? Rasa-rasanya orang yang pergi beli nombor ni, mereka baca kitab lain dulu tak sebelum ni. Setuju tak kalau saya katakan bahawa kalau akidah tak mantap, pergi mana-mana goyang? Ada tak orang kita terlibat dalam khurafat, dalam syirik, mendatangi dukun, mendatangi bomo? Adakah mereka ini telah membaca kitab agama lain sebelum mereka melakukan syirik tersebut? Tidak sama sekali, tuan-tuan. Dan kalau kita lihat perbandingan agama ini, kita kata takut terbuka akidah. Sebenarnya melalui, kalau kita lihat statistik di Malaysia menunjukkan lebih kurang 7,000 hingga 10,000 orang memeluk Islam setiap tahun di Malaysia. Manakala di Amerika lebih kurang 20,000 orang memeluk Islam, dan di Britain lebih kurang 5,000 memeluk Islam. Dan kebanyakannya yang memeluk Islam di negara barat ini adalah wanita, dan mereka adalah kebanyakannya majoriti Kristian. Rasa saya macam mana
Adakah mereka tak baca Quran? Ada tak mereka buat perbandingan? Selepas mereka, sebab mereka di dalam Kristian, di dalam agama mereka sendiri, apabila mereka mengkaji Quran dan mereka mendapati bahawa Quran adalah agama yang hak, agama yang benar. Jadi melalui perbandingan agama, mereka memeluk Islam. Sebenarnya apabila buat perbandingan agama, yang hak tetap akan teguh, yang batin tetap akan tenggelam. Jadi kita tak perlu nak risau akidah akan tergugat. Kalau orang tu dibaca dan kita agama lain dia boleh tergugat, sebenarnya punca masalah dia ialah dari awal lagi akidah dia tak mantap. Ada masalah pemahaman tentang Islam. Apa itu Islam? Jadi sebab itu, untuk menyimpulkan jawapan ini adalah bahawa melalui perbandingan agama inilah banyak orang menemui kebenaran lalu memeluk Islam. Apatah lagi kalau kita yang telah Islam, melalui perbandingan agama inilah kita akan lebih menghargai Islam. Wallahu a'lam. Saya serahkan balik kepada Ustaz Syarifah. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat, insya-Allah perbahasan yang sangat baik. Sebenarnya tuan-tuan, Islam yang kita anti ini kelebihannya ialah apabila kita mendapat hidayah dan juga taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang lebih besar. Apabila kita sebut Al-Quran dengan jiwa Muslim, sebenarnya Quran itu bergerak di sekeliling kita sebenarnya. Itulah Rasulullah sendiri disebut sebagai Al-Quran yang bergerak. Maksudnya secara total Al-Quran itu ada pada diri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara kesimpulan yang diungkapkan kepada kita melalui Firdaus kita bahawa apabila nak Islam, awal di ma'rifatullah, awal agama kenal Allah. Macam mana nak kenal Allah? Kenal Rasulullah. Macam mana nak kenal Rasulullah? Kenal ahli keluarga Rasulullah, bercinta Rasulullah. Macam mana nak kenal lagi? Kenal para ulama yang bawa Islam kepada kita. Itu sangat mudah tuan-tuan. Apabila disebut begitu, sebenarnya Al-Quran berlegar dalam kehidupan. Hidayah Al-Quran lah sebenarnya kita mendapat Islam, mendapat segala-galanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Quran disebut Al-Furqan, pembeza antara yang hak dan yang al-batil. Jadi insya-Allah, alhamdulillah, terima kasih kepada Firdaus kita kerana mengulas dengan begitu baik bahawa Islam itu satu agama yang sangat indah dan sangat cantik. Apabila kita faham dan kita tahu dan faham sangat berbeza tuan-tuan. Tahu dan faham sangat berbeza. Baiklah, kita kepada panel kedua, iaitu berada di kita. Adakah perbandingan agama ini merupakan sunnah yang ada pada zaman Rasulullah SAW? Ada tak dalam perbandingan agama ini sunnah Rasulullah SAW? Kita nak dengar daripada Ibrahim. Silakan. Jadi nak jelas soal saya? Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya jawab soalan ini, izinkan saya mengenalkan sedikit tentang diri saya dulu. Sebab perkataan Melayu kata tak kenal maka tak cinta. Betul? Tapi ada orang kata dah kenal yang faham lah. Tetapi orang Cina kata kalau sudah cinta banyak kenal. Silakan. Beberapa perkara tentang diri saya. Alhamdulillah. Yang pertama, nama saya lah Lim Fisun. Lim Fisun adalah nama saya sebelum saya memeluk agama Islam. Nama lama. Selepas memeluk agama Islam kan, nama saya sekarang adalah Lim Fisun. Sama ke beza? Sama. Sikit beza. Tajwid tu beza. Saya tak tukar nama. Muslimat yang rahmati Allah. Tak tahu kenapa saya tak tukar nama. Tak tahu sebab apa? Tak kenal. Suka hati saya. Saya tak tukar nama sebab masyarakat di Malaysia mempunyai kefahaman tentang nama Islam. Definisi nama Islam agak berbeza dengan diri saya. Secara umumnya, betul ke tak betul? Umat Islam di Malaysia secara umumnya, kefahamannya adalah orang Islam wajib mempunyai nama dalam bahasa Arab ataupun bunyi macam bahasa Arab. Betul ke tak betul?
Tetapi mengikut kajian saya dapati sebenarnya nama Islam adalah nama yang mempunyai makna yang baik, maksud yang baik. Tak semestinya perlu dalam bahasa Arab. Yang penting nama itu mempunyai makna yang baik. Boleh dalam apa bahasa. Setuju atau tak setuju. Nasib baik itu setuju. Kalau tak setuju saya puaskan. Pesembahan sekarang tak tahu tak apa makna nama saya. Mau ke tak? Okay, Lim, nama keluarga. Lim ini tak terkena mengenai Lim Wahing atau Lim Potong. Cui, nama keturunan. Nama kedua saya Cui ini tuju kepada nama generasi. Saya bergenerasi yang ke-27 dalam pokok keluarga Lim. Muslimin muslimat, tahu tak kamu ni keturunan yang keberapa? Belum tahu lagi. Sun, nama diri saya Lim Cui Sun, banyak maksud. Salah satu yang bermaksud adalah menuju kejayaan. Ada dengar asal tadi tak? Ada. Dia panggil nama saya lah Cui Sun. Itu sebabnya saya tersesat masuk ke dalam masjid. Okey, itu tentang nama saya. Perkara yang kedua tentang diri saya. Jarang-jarang berceramah cakap, tapi saya mau cakap. Saya sudah berumah tangga. Tak ada janda. Dan mempunyai 10 orang anak. Absal? Tak boleh. Tak marah. 5 lelaki 5 perempuan. Setakat ini. Last. Perkara terakhir dalam diri saya dilahirkan dalam keluarga yang mengamalkan agama BBC. Pernah dengar tak agama BBC? Bukan mutaci. BBC berarti Buddhism, Taoism, Confucianism. Secara umumnya masyarakat Cina di Malaysia, mereka mengamalkan ketiga-tiga agama ini. Mereka ambil apa yang mudah, pula apa yang susah. Saya dilahirkan dalam suasana sedemikian, keluarga sedemikian, dan sejak lahir, mak bapak ajar saya sedang berpuluh-puluh berhala. Alhamdulillah, pada usia 14 tahun, saya telah memeluk agama Kristian. Alhamdulillah. Apa saya putus semua macam? Biar saya jelaskan. Mungkin nanti keliru pula, malam ni tak betul kan? Sejak lahir, mak bapak ajar saya sedang berpuluh-puluh berhala. Betul? Bila saya memeluk agama Kristian, berpuluh-puluh berhala sudah jatuh dari berapa? Tinggal berapa? Tinggal 3 dalam satu, betul tak? Ada nampak tak ayatnya tadi? Faham? Slow. Dan Alhamdulillah pada usia 27 tahun lebih kurang 17 tahun yang Allah beri hidayah kepada saya dan saya telah memeluk agama Islam. Okey, itulah saja yang tambahkan saya. 7. Teruskan ke soalan tadi, iaitu tentang adakah perbandingan agama sunnah Nabi Muhammad SAW? Sebenarnya tak ramai orang Islam tahu tentang perbandingan agama. Betul? Okey, sebelum saya jawab soalan itu, nak tanya soalan ini. Boleh tanya soalan? Ingat lagi tak banyak tahun yang lalu, mantan Perdana Menteri Malaysia, dia pernah cakap sesuatu tentang orang Melayu. Apa yang dia kata? Itu Mahathir Mohamad. Apa yang dia kata? Melayu muda lupa. Betul ke? You percaya tak? Saya dah ingatkan kamu dulu, ini bukan ayat Quran ataupun bukan sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu kata-kata peribadi. Bagi saya tak tahu. Sebab saya bukan Melayu. Saya tak tahu hal. Hanya saya nak tanya, ini suatu Islam ni. Saya cuma dalam minat test saja. Nanti kau kata-kata tu Mahathir Mohamad tu benar atau tidak. So saya nak tanya soalan cepat pertama. Semua wajib jawab. Yang pernah dengar ceramah saya tak boleh jawab. Jawab hukumnya haram. Okey, bagi tahu saya siapakah tokoh Melayu yang pertama, yang paling awal yang menulis buku perbandingan agama di Malaysia? Nampaknya kata-kata Tun Mahathir Mohamad yang memang ada kebenaran. Tak kenal? Dia adalah Tuan Guru Ni Aziz Hikmat. Tuan Guru Ni Aziz Hikmat bukan saja mahir dalam Al-Quran dan Sunnah, malahan mahir dalam perbandingan agama. Dia telah menulis buku tentang perbandingan agama dekat 37-38 tahun yang lalu. Orang Melayu tak tahu boleh dimaafkan. Orang PAS tak tahu fail. Okey, cakap Malaysia semua tak pandai, cakap international. Boleh bagi tahu saya tak? Siapakah tokoh yang paling hebat dalam bidang perbandingan agama yang kita kenal? Yang kita
Siapa? Kita kenal dia. Ahmad Didat. Alamak, guru pertama saya Ustaz. Ahmad Didat. Betul lah. Ahmad Didat adalah tokoh yang paling hebat dalam bidang perbandingan agama. Tetapi dalam zaman elektronik sahaja. Lebih hebat daripada Ahmad Didat, guru Ahmad Didat. Siapa di sini kenal guru kepada Ahmad Didat? Takkan Ahmad Didat Ibn Wahid? Macam mana Ahmad Didat ni tiba-tiba jadi hebat? Dia orang India, Gujarat, dia migrate pergi ke South Africa. Takkanlah tiba-tiba migrate ke South Africa dapat wahyu ke? Macam mana dia jadi hebat? Sebab dia terbaca sebuah buku yang bertajuk Izharul Haq, The Truth Revealed, Maulana Khairanawi. Buku inilah yang transform Ahmad Didat dari seorang pendakwah yang begitu hebat di dunia. So sekarang ni siapa lebih hebat sebenarnya? Guru Ahmad Didat, Maulana Khairanawi. Okey, siapa di sini kenal guru kepada Maulana Khairanawi? Sebenarnya semua yang saya tanya tadi, saya nak bawa muslimin muslimat kepada apa yang saya nak bincang dan soalan yang diberi kepada saya. Tokoh yang paling hebat dalam bidang perbandingan agama sepanjang zaman adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi yang paling sedih, tak ramai orang tahu. Tak ramai orang Islam tahu. Betul ke? Pernah dengar tak kalau kita baca Quran? Kalau kita baca Quran, contoh di surah Al-Imran surah ketiga ayat 59 hingga 64, ada 6 ayat di sini. Kalau kita baca mana-mana satu buku tafsir, okey, kita akan dapat hujah kata-kata ini, cerita ini. Iaitu zaman Nabi Muhammad SAW. Baginda pernah diziarahi oleh sekumpulan orang daripada Nasran, 60 kalangan berusaha. Mereka kebanyakan tempat ini diketuai oleh 2 bishop, Abdul Al-Masih, Abu Hafizah bin Abbam. Dan mereka ziarah baginda. So baginda ajak mereka masuk ke dalam Masjid Nabawi. Dan mereka berdialog dengan baginda, berhujah, berdebat dengan baginda selama 3 hari 2 malam. Biasanya lah dialog, debat, forum berapa jam. Ini 3 hari 2 malam. Dan bukan saja 3 hari 2 malam, malahan pada Ahad pagi, orang Kristian 60 kalangan Nasrani, mereka ingin nak keluar dari Masjid Nabawi. Untuk apa? Nak cari tempat untuk buat ibadah Kristian. Hari Ahad kan hari besar orang Kristian. Dan ikut satu tafsir. Korang baca tak tafsir Al-Azhar Hamka? Ustaz biasa baca kan? Alhamdulillah. Dalam tafsir Al-Azhar Hamka ini, ada satu pendapat mengatakan baginda offer mereka, tidak, mereka tak perlu keluar, kamu suruh buat sembahyang secara Kristian dalam Masjid Nabawi saja. Ada satu pendapat di sini. Hari ini rasa-rasa kita akan benarkan tak orang Kristian buat sembahyang Kristian dalam masjid kita? Rasa-rasa? No. Tapi baginda benarkan kita tak? Tak boleh cakap baginda mereka sembahyang lah. Nak masuk masjid kita pun susah, betul tak? Secara umum dia juga benarkan tak orang bukan Islam masuk masjid kita? Benarkan ke tidak? Secara umumnya memang tidak. Betul tak? Tahu tak kenapa? Tahu tak apa sebabnya? Ataupun nak tahu tak sebabnya? Tak tahu sebabnya. Bagi saya, yang saya beritahu Ustaz, sebab yang pertama yang saya beritahu adalah masjid dan surau di Malaysia sebenarnya lebih suci daripada Masjid Nabawi. Kalau baginda telah halalkan orang bukan Islam masuk masjid, siapalah kita nak haramkan? Kalau baginda kata halal, bolehkah kita tukar hukumnya jadi haram? Apa hukumnya? Bila Nabi kata halal, kita tukar jadi haram. Apa hukum? Ustaz akan jawab. Saya serah nanti sampai Ustaz jawab. Okey, pendekkan cerita. Mereka masuk dalam Masjid Nabawi. Baginda berdialog. Baginda sebagai tuan rumah bercakap dululah. Dan baginda berdialog dengan 2 bishop kita je. Faham tak bishop tu apa? Kenal tak padri? Lebih tinggi daripada padri dipanggil bishop. Di Malaysia kita ada bishop. Kita ada archbishop. Nama dia dipanggil Tan Sri Murphy Pakiang, Kuala Lumpur. So baginda berdialog dengan bishop. Apa baginda kata? Baginda kata aslimah. Apa maksud aslimah? Masuklah kamu kepada Islam. Be Muslim, dia kata. Baginda ajak mereka sebagai siapa? Baginda ajak sebagai Muslim, ajak sebagai seorang Rasul, ajak sebagai seorang pemerintah manusia. Betul tak? Hari ini pemerintah kita buat tak?
Mungkin mereka buat sedang-sedang, tapi pasti ramai menteri yang saya kenal mereka buat apa. Yang penting saya tak tahu dia buat tak buat. Yang penting boleh tak kita sama-sama doakan semoga Allah bagi kekuatan kepada pemimpin kita supaya mereka laksanakan dakwah. Sebab di Malaysia ni kita orang Islam, kita pemimpin, we are the leaders. Leaders ni we are the boss. Orang yang ikut kita ni kuli. Bos ajak kuli masuk Islam muda ke, kuli ajak bos masuk Islam lagi muda. Mana tu? Bos ajak kuli kan? So sepatutnya ambil kesempatan. So boleh tak kita sama-sama doakan? Ini kan cerita. Bila baginda ajak mereka aslimah, mereka jawab kau aslam dan kau belakang. Kami kena lama Islam. Mereka lama Islam. Sebab Allah kata lebih awal Islam daripada Nabi Muhammad SAW. Dan ulama-ulama Islam kaji kata-kata mereka. Dia kata apa? Dia kata kata-kata mereka ni memang ada kebenarannya. Memang betul Islam telah wujud sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Tapi apa baginda jawab? Baginda kata kazabtu. Apa maksudnya kazabtu? Kamu semua ni berdusta. Kamu menipu. Kata mana aku malinan Islam, da'aku malinan waladan wa ibadatul masalih wa akalatul malikin. Baginda kata apa? Kamu semua terhalang pada agama Islam. Kamu semua bukan Islam. 60% kita semua bukan Islam. Kenapa? Sebab orang Kristian hari ini kata apa? Dia kata Allah mempunyai seorang anak. Siapa-siapa kata Allah mempunyai seorang anak, syirik kepada Allah. Dia bukan Islam. Setuju tak? Bukan saja itu, malahan mereka mulia-mulia sekali. Hari ini tengok orang Kristian. Tengok orang Kristian apa dia buat? Bila dapat Dracula, apa dia buat? Gunakan keris ke pisau ke cross. Dengan cross ada puasa. Padahal cross tak ada. Mana ada puasa? Dalam Quran apa? Surah Fatihah 35 ayat 1 kata, tak ada apa-apa yang ada puasa melainkan Allah. Betul tak? Allah mempunyai kuasa terhadap segala-galanya. Itu maksudnya. Bukan saja itu, mereka ini bukan saja syirik, malahan mereka tukar syariat ini. Apa syaratnya? Dalam kitab Kristian, okey, dan Bible telah mengharamkan makan karabau pendek. Tahu tak karabau pendek? Tapi hari ini orang Kristian semua makan karabau pendek. Bukti kan mana? Contoh kalau kita baca kita kitab kepada Leviticus chapter 11 verse 7. Dan Bible sebut apa? Thou shalt not eat the flesh of the swine. It is unclean for you. Thou shalt not touch it. Dia kata kamu tak seharusnya makan daging khinzir. Dia tidak suci bagi kamu dan kamu tak seharusnya sentuh pun. Tapi hari ini 2 bilion Kristian hari-hari makan cekik karabau pendek. Betul ke tak betul? Nah, bukan saja itu syirik, malahan bukan syariat. Sebab itulah Nabi kata kamu semua menipu. Mereka datang ziarah baginda sebenarnya ada yang tahu. Mereka nak uji Nabi ni Nabi yang betul ke palsu. Apa berlaku? Mereka tak sapi. Mula tanya soalan. Dia kata inlam yakun Isa waladullahi faman aqu. Dia tanya kalau Isa itu bukan anak Allah, siapa bapaknya? Kalau orang tanya kita kena menjawab. Berhenti dulu. Mana saya cakap? Kalau Isa alaihissalam bukan anak Allah, siapa bapaknya? Kalau orang tanya kita boleh jawab. Ini kan cerita lah macam mana bagi dia jawab. Bagi dia bagi 2 soalan untuk jawab soalan tadi. Dan cara bagi dia jawab, cara yang sangat special. Jawapannya evergreen. Begitu hebat sekali. Dan dulu saya ingat saya hebat dalam bidang perpandangan agama dan belajar dengan Ahmadiyah. Rupa-rupanya tokoh yang paling hebat Muhammad SAW. Coba jawapannya. Macam mana dia jawab? Dia tanya, alastum tahlakuna. Adakah kamu semua mengetahui anak mesti menyerupai bapa? Dia tanya. Anak mesti menyerupai bapa. Hanya mereka. Apa maksud anak? Anak merujuk kepada Nabi Isa AS. Bapa merujuk kepada Allah. Kalau Isa itu anak Allah, Isa mesti menyerupai Allah. Bishop jawab, ya Muhammad. Mereka begitu setuju. Dia tak tahu itu perangkat. Lepas tu